Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Abdul Kadir, nombor matrik 2220548 daripada kelas 1ZP63. Jadi persoalannya, apa itu bimbingan dan kaunseling? Konsep bimbingan adalah merupakan suatu bentuk bantuan yang bersifat peribadi yang diberi secara langsung bertujuan membantu seseorang individu atau kumpulan yang menghadapi masalah dengan baik. Oleh itu, mereka yang dibimbing ini dapat membuat keputusan dengan mudah dan sekaligus dapat menjamin kesejahteraan hidup mereka pada masa hadapan. Dan konsep bimbingan ini mempunyai dua jenis, iaitu formal dan juga tidak formal. Seterusnya, kita akan berpindah pula dengan kemahiran-kemahiran dan juga teknik yang perlu dikuasai oleh seorang kaunselor dalam mengendalikan sesi kaunseling. Sebenarnya terdapat banyak sekali kemahiran yang perlu dikuasai oleh seorang kaunselor, iaitu yang pertama, kemahiran membina perhubungan. Yang kedua, kemahiran prafrasa. Yang ketiga, kemahiran menggunakan dorongan atau sokongan minima. Dan yang terakhir sekali, kemahiran menggunakan pengstrukturan. Jadi yang pertama, kemahiran membina perhubungan. Jadi seorang kaunselor haruslah mempunyai kemahiran untuk menghadapi klien-kliennya. Dia mestilah antaranya setting atau susunan dalam bilik, suasana dalam bilik, kedudukan kerusi antara klien dan juga kaunselor, penampilan diri kaunselor dan juga ekspresi muka. Jadi untuk membina perhubungan antara kaunselor dan juga klien, maka kaunselor haruslah menitik beratkan dengan poin-poin yang sudah saya terangkan tadi. Dan sebagai contohnya, penampilan diri dan ekspresi muka memainkan peranan yang sangat penting bagi kaunselor untuk mengendalikan sesi kaunseling dengan klien. Cuba bayangkan sekiranya kaunselor tidak menjaga penampilan dirinya semasa berhadapan dengan klien yang ingin diselesaikan masalahnya. Jadi boleh bayangkan apa tanggapan klien tersebut kepada kaunselor sekiranya dia tidak menjaga penampilan dirinya dan juga menjaga ekspresi muka semasa sedang mendengar masalah ataupun sedang berbincang dengan klien tersebut. Jadi apa perasaan yang akan dihadapi ataupun apa perasaan yang akan rasa oleh klien sekiranya ekspresi muka yang buruk ke ataupun yang tidak baik ditunjukkan oleh seorang kaunselor kepada klien. Maka kita boleh fikir, kita boleh rasa bahawasanya klien tersebut akan rasa kecil hati ataupun rasa tak ingin lagi untuk meneruskan lagi sesi kaunseling dengan respon atau tindak balas yang diberikan oleh kaunselor kepada klien. Yang kedua iaitu kemahiran prafrasa. Jadi matlamat dengan mewujudkan kemahiran prafrasa ini antaranya adalah untuk menunjukkan kepada klien bahawa mesej yang disampaikan adalah difahami oleh kaunselor itu sendiri. Dan yang kedua, menjelaskan bahawa mesej itu betul. Dan yang ketiga, memberi peluang untuk pelatih merasakan kembali apa yang dikatakannya. Jadi contoh-contoh prafrasa yang ingin saya berikan, contohnya klien kata, dah lama saya menunggu keputusan darinya selama 13 tahun, satu respons pun tak ada. Saya rasa bla 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 bla, panjang lagi. Tapi kaunselor telah memfrasakan daripada sepanjang-panjang penerangan cerita daripada masalah klien tersebut dengan sepatah atau dua kata saja, atau satu dua ayat. Selama 13 tahun anda tunggu, tapi satu respons pun tak ada. Jadi itu menunjukkan bahawa kaunselor memahami apa yang ingin disampaikan oleh klien ataupun apa intipati ataupun poin-poin yang penting yang perlu di-highlight
sewaktu klien memberitahu atau menceritakan tentang masalahnya kepada kaunselor. Dan yang terakhir sekali, kemahiran pengstrukturan ayat. Jadi pengstrukturan ayat dan kepentingannya adalah kena diterangkan oleh kaunselor, iaitu peranan kaunselor, peranan klien, jangka masa dan juga etika. Jadi sekiranya kaunselor tidak mahir dalam pengstrukturan ayat ini, tidak dijelaskan kepada klien tentang daripada permulaan sesi kaunseling tersebut, maka klien tidak dapat tahu dengan lebih jelas tentang prosedur ataupun proses-proses sepanjang sesi kaunseling dijalankan dengan klien tersebut. Sebagai contohnya, ayat pengstrukturan oleh seorang kaunselor. Jadi dia akan kata begini: dalam sesi ini, saya sebagai kaunselor dan anda sebagai klien. Sesi ini akan mengambil masa lebih kurang 45 minit. Peranan saya secara ringkasnya untuk mendengar, memahami dan cuba untuk membantu anda. Peranan anda adalah untuk menceritakan apa yang mengganggu hidup anda. Sesi ini akan dirahsiakan dan kerahsiaan ini terbatas sekiranya isu yang dibincangkan melibatkan keselamatan nyawa anda serta nyawa orang lain. Jadi secara tegasnya, kemahiran pengstrukturan ini adalah sangat penting supaya klien dan juga kaunselor dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang bagaimana proses sesi kaunseling itu dijalankan, tentang prosedur sesi kaunseling tersebut. Jadi selepas mengetahui kemahiran dan teknik yang perlu dikuasai oleh seorang kaunselor, maka kita akan berpindah pula kepada apakah cabaran-cabaran dan kaunselor baru dalam mengendalikan sesi kaunseling pertahanan. Jadi yang pertama, kaunselor mempunyai masalah untuk menghadapi kes yang melibatkan klien yang dirujuk. Saya mengambil contoh, sekiranya terdapat seorang pegawai askar atau pegawai tentera yang bermasalah, mempunyai masalah disiplin, lalu dirujuk kepada kaunselor tersebut. Sudah pasti kaunselor yang baru yang tidak pernah menghadapi atau mengendalikan klien yang dirujuk, dia akan mempunyai sedikit masalah untuk berhadapan dengan klien yang dirujuk, kerana tak semestinya klien yang dirujuk itu mempunyai kerelaan hati untuk menyelesaikan masalahnya, kerana dia dirujuk bukannya datang dengan sendirinya. Yang kedua, kaunselor sukar untuk memahami kes kerana tidak pernah mengalaminya. Jadi dalam konsep pertahanan, bayangkan sekiranya kaunselor tersebut baru saja berpindah ke dalam kem tentera, dia tidak mempunyai sebarang pengalaman ataupun pengetahuan tentang askar atau tentera. Jadi tiba-tiba datang seorang pegawai tentera dan kemudian klien tersebut menceritakan tentang masalah yang dihadapinya dalam kem tentera. Tetapi masalah di sini adalah kaunselor tersebut merupakan seorang yang baru yang bukan dalam bidang tentera, namun dipindahkan ke dalam kem tentera. Jadi hal ini akan menyukarkan lagi kaunselor tersebut untuk memahami cerita ataupun masalah yang dibincangkan daripada klien kepada kaunselor tersebut. Dan yang ketiga, terakhir sekali, kaunselor sukar untuk menyesuaikan dirinya dengan gelaran seorang kaunselor. Hal ini kenapa saya mengatakan seperti itu? Kerana kaunselor yang baru sudah pastinya barangkali dia akan terlupa dengan etika sebagai seorang kaunselor yang harus menjaga etika kerahsiaan. Jadi mungkin seorang kaunselor yang baru berkemungkinan besar sekiranya tidak biasa untuk menjaga etika tersebut, maka dia akan mudah untuk menceritakan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh kliennya kepada orang luar tanpa merahsiakan identitinya. Jadi yang terakhir sekali adalah isu-isu dalam sesi kaunseling.
Jadi saya mengambil contoh sebagai seorang pelajar merujuk kepada kaunselor tentang konflik atau masalah yang dihadapinya dengan sahabat baiknya. Jadi sebagai contohnya, saya membuat satu isu yang dihadapi oleh seorang pelajar yang mana sahabat baiknya ini mempunyai salah faham dengan pelajar tersebut, yang mana menyebabkan mereka bergaduh dan bertengkar, dan akhirnya mereka tidak bercakap antara satu sama lain atau berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi disebabkan itu juga merupakan sahabat baik, iaitu orang yang paling rapat dengan pelajar tersebut, sehingga menyebabkan akhirnya pelajar tersebut menjejaskan pelajarannya dan juga membuatkan dia berasa tertekan dan rasa stres, depression, dan akhirnya boleh mengundang mental health yang lain. Maka pelajar tersebut mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan kaunselor untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.